Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقريتي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Muka surat 754 nombor 5. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 754 kata musannif nombor 5 di situ, siapakah yang memiliki mas kahwin. Kita berada dalam tajuk mahar ataupun mas kahwin yang juga berkaitan dengan hukum hakam mas kahwin, berkaitan dengan mut'ah dan juga keterlaluan dalam memberikan mas kahwin. Jadi sambungan dia malam ni 30 minit sahaja. Ayat nombor 5 di situ, siapakah yang memiliki mas kahwin. Kata musannif di situ, mas kahwin adalah milik pengantin perempuan seorang sahaja. Yang kata mas kahwin ni untuk pengantin perempuan saja. Artinya wali dia, mak dia tak boleh ambil. Haram, hukum dia haram kalau ambil tanpa keizinan tuan punya duit ataupun tuan punya mahar itu. Sama ada mas kahwin itu dalam bentuk ringgit maupun dalam bentuk benda yang bermanfaat. Ia bukan milik wali, sekalipun wali berhak menerimanya mas kahwin. Wali hanya berhak menerima bagi pihak pengantin perempuan sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Sadaqallahul azim, yang bermaksud maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu, yakni mahar. Adakah kamu mahu mengambilnya? Kamu tu merujuk kepada wali ataupun siapa-siapa yang dekat dengan wali ni, mak dia ke, adik-beradik ke. Adakah kamu mahu mengambilnya mahar itu dengan cara yang tidak benar dan dosa yang nyata. Surah An-Nisa ayat 20. Terang-terang Allah Ta'ala tak bagi mahar itu diambil oleh wali ataupun barang sesiapa sahaja selain daripada pengantin perempuan sendiri. Hak mutlak dia. Jadi sebab tu saya bila lepas kali akad ni, selesai saja akad, tanda tangan apa semua sah selera, saya nanti suruh pengantin lelaki pegang mas kahwin tu, pergi bagi terus dekat isteri kamu. Yang tu dia punya hukum dia. Immediately, serta-merta pergi bagi terus dekat pengantin isteri dia. Jadi depa duk kata boleh tak sekali nak batal sana. Nak batal tak batal tu cerita lain. Tu tak ada dalam syarak. Tu adat Melayu saja. Mahar tu penting. Ambil tangkap mahar tu dulu, pergi bagi dekat isteri siap-siap. Sebelum dia lagi diambil oleh orang lain. Sebab ada juga pandangan setengah-setengah orang Melayu, dia kata mahar ini milik wali. Tak tahu dia pakai dalil mana. Dia guna dalil otak dia sendirilah. Maksudnya dia faham pasal wali dulu dah susah payah
bela daripada besar tapak kaki 2 jari lah sampai tiba hari untuk dia dilepaskan menjadi milik satu orang lelaki yang bergelar suami dan juga menantu kepada dia. Maka dia kata mas kahwin ni untuk diri dia lah, diri wali, pasal timbal balas. Tak boleh, jangan buat zalim macam tu. Itu benda yang fasad. Nah, benda yang fasad mana benda yang berdosa. Terang-terang Allah Ta'ala abang tak boleh. Nah, jadi wali tak boleh ambil. Siapa-siapa pun tak boleh lah. Cerita dia pengantin perempuan tu punya. Sebab itulah mahar ini kena letak dengan kadar yang berkesesuaian dengan diri pengantin perempuan itu. Nah, kena letak yang berkesesuaian. Macam kita Pulau Pinang, kita lah pasti kita semua ni bukan orang Pulau Pinang kan, tapi kita sebut kita mana kita duduk dalam Pulau Pinang ni. Pulau Pinang dia tak ada satu rate yang ditentukan. Dia kira serah kepada lelaki-lelaki, mampu banyak mana banyak itulah jalan. Macam setengah-setengah negeri yang lain yang ada sultan, dia ada satu rate yang telah ditetapkan. Contoh macam saya dulu Selangor, nikah orang Selangor, makna Selangor masa tu duk ada 320 kot kalau tak salah saya lah masa tu kan. Kalau Pahang duk ada 24 ringgit dululah, zaman abang saya, pasal kak ipar saya orang Pahang. Jadi masa dia nak menikah dulu, saya duk tengok 24 ringgit kot, lebih kurang lagu tu ke 25 macam tu lah. Siapa orang Pahang boleh tolong sahkan benda ni, kalau salah tolong perbetul. Tak apalah nilai tu ditetapkan. Nah, cuma kita Pulau Pinang kita letak satu nilai yang relevan dengan masa kini, yang berkesesuaian atas diri isteri itu sendiri. Mana dia macam mana, kan, ada kaitan dengan sekufu tak sekufu semualah. Apa pun balik pada hukum syarak. Makna Nabi SAW kata seelok-elok mahar adalah yang paling rendah. Sebab tu dia ambil rate tu RM25 kan. Zaman RM25 tu tahun dulu lah, 80-an dulu ni. Lah RM25 tak boleh buat apa pun. Boleh lah buat apa tak, sekedar tu lah. Ambil dapat tu sebagai, orang kata apa, sebagai tanda kata dapat mahar, dan juga boleh simpan lah duit tu sebagai kenangan. Nak guna sayang pasal sikit sangat kan, lagu tu. Jadi kan syarak dia menetapkan mahar ni paling rendah banyak mana, paling tinggi banyak mana. Dia ada bagi tahu. Kalau tak ada malam ni 2 minggu lagi lah. Lagi tengok kata Allah SWT dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kemudian jika mereka dengan suka hati, mereka tu siapa? Pengantin perempuan. Mereka tu merujuk pada pengantin perempuan dengan suka hati memberikan kepada kamu sebagai wali sebahagian daripada mas kahwin mereka, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Nampak? Ini dalil Quran yang qat'i, yang kita tahu muktamad. Qat'i ni maksud yang muktamad. Walaupun begitu, pengantin perempuan ni dia tahu ayah dia bukan orang senang, kan tak? Ayah dia orang yang susah, dia sedar. Yang dulu ayah dia sudah berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, untuk nak membesarkan dia daripada besar tapak kaki 2 jari sampai dia dah besar ke diri, sampai dia pun dah boleh berdiri di atas kaki sendiri. Maka dia sedar, dia ingat, dia kenang, tak jadi salah untuk dia nak memberikan mahar itu kepada ayah dia sebagai wali atas keizinan dia. Walaupun tadi hukum dia kata tak boleh. Tak boleh tu merujuk kepada wali ni memandai-mandai. Yang tu tak boleh. Pengantin perempuan tak kata apa, dia pergi sapu siap dah. Yang tu tak boleh. Ini kalau isteri ataupun anak tu, pengantin perempuan tu mengizinkan dengan ikhlas, dengan rela hati dia nak menyerahkan. Contohlah, contoh dia dapat mas kahwin satu jumlah yang agak besar. Contoh dia dapat mas kahwin harga dia 100,000, yang macam pernah saya bagi menikah 2 tahun lepas. Kan saya cerita tu kan, 100,000 mas kahwin dia. Cerah mata telinga, kan? Orang tua kata cerah mata telinga.
100,000 mas kahwin dia dapat, boleh kalau kata dia nak bagi pada ayah dia separuh, sebagai contoh 50,000 dia bagi. Jadi suami tak boleh kata apa, pasal tu hak isteri. Dia ikhlas dengan tulus hati nak memberi mahar dengan sejumlah nilai 100,000. Tak apa, bagilah kan. Jadi dia tak boleh ambil balik. Dia tak boleh ambil balik suami ni nak. Tak boleh. Melainkan ada sebab-sebab tertentu lah. Itu tajuk lain. Sebab-sebab tertentu dia boleh dapat balik sebahagian daripada mahar yang dia telah bagi atas sebab-sebab tertentu. Tajuk tu akan datang lah. Pasal apa nak kena bagi balik, adalah isu-isu dia. Ini cerita wali dengan pengantin saja, tak ada kaitan dengan apa nama suami dia. Maka dia boleh bagilah dekat ayah dia separuh, sebagai mengenangkan balik jasa ayah tu. Habis. Nombor 6 kata musannif, qadar mas kahwin banyak mana, nak kena bagi banyak mana. Tiada had minima dan maksima mas kahwin. Banyak mana pengantin ni, suami ini nak kena bagi banyak mana nilai itu. Tiada had minima dan maksima mas kahwin. Semua perkara yang boleh dinamakan sebagai harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta boleh menjadi mas kahwin, sama ada sedikit atau banyak, tunai ataupun hutang, atau perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat seperti sejadah, duit RM1,000, rumah atau mengajar kemahiran dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang musannif datangkan sebagai boleh dijadikan mahar ataupun mas kahwin. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin. Sadaqallahul azim. An-Nisa ayat 24. Yang bermaksud, dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari, yakni isteri, dengan harta kamu secara bernikah. Dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari, yakni isteri, dengan harta yang kamu secara bernikah. Ayat di atas menyebut harta secara mutlak, yakni umum, tanpa menyebut kadar tertentu. Makna tak dikira isteri itu kita nak bagi harta, isteri itulah nak bagi mahar kat dia, nak bagi dalam bentuk apa. Dia sebut harta tu satu keadaan yang umum. Harta apa-apa saja, ringgit boleh, barang kemas boleh, kenderaan ke, rumah ke, tanah ke, apa-apa saja yang ada manfaat. Dia tak boleh bagi satu mahar yang haram. Contoh, bagi arak, ada disebut dalam kitab ni, mas kahwin dengan sebotol wine, contohlah, sebotol liquor ataupun whisky ke apa bala kan, contohnya tak boleh. Kapiak cerita lain, kita Islam tak boleh, sebab benda tu memang jelas nyata dia haram. Contohlah, memang kita pun tak buat lagu tu. Ni contoh. Baik, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dalam kitab Kelebihan Al-Quran, bab sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang ke-4741. Dan dalam Sahih Muslim juga, dalam kitab bab nikah, bab mas kahwin dalam bentuk mengajar Al-Quran atau sebentuk cincin besi dan lain-lain adalah diharuskan sama ada sedikit atau banyak, dan disunatkan mas kahwin dalam bentuk wang 500 dirham bagi mereka yang mampu melakukannya. Hadis Imam Muslim ini dalam hadis yang ke-1425. Itu hadis sahih lah. Bila sebut Bukhari Muslim ni, makna hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, a'tiha walau khataman min hadid, yang bermaksud berilah, yakni mas kahwin kepadanya isteri, walaupun cuma sebentuk cincin besi. Ini kira Nabi apa? Kalau sampai tak ada apa, walaupun sebentuk cincin besi. Ada hadis lagi panjang tentang mas kahwin ni, Nabi sebut boleh bagi itu. Hadis ni kita baca dah rasanya. Saya tengok. Belum. Nabi bagi. Nabi kata boleh bagi mahar ini mengikut baca dah hadis dalam muka surat 753 tu. Nabi kata mula bagi dia ada turutan dia. Mula bagi benda yang boleh jadikan harta. Yang kedua sebentuk cincin besi. Kalau tak ada juga, hadis Nabi kata lagu tu,
maka boleh ajaklah apa-apa satu ayat Quran yang kau reti, ajak pada isteri. Nah, dari itu kita bincang dah rasanya 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kan? Sebelum Covid tu lah. Sebelum Covid sebelum PKP. Jadi boleh. Nabi kata bagi walaupun sebentuk cincin besi. Ini cerita habis tak ada langsung. Boleh bagi. Tapi bukan terus kira cincin besi. Kalau kita yang berkemampuan tak boleh pakai cincin besi, kena pakai benda yang lebih tinggi daripada tu, mah. Lepas mah tak ada, perak. Kalau kata bentuk ringgit, bentuk dirham, duit dirham. Dia ada abang di sini. Kita boleh bagi, kita diharuskan, bukan sunat, diharuskan memberi mahar dalam bentuk ringgit ni jangan kurang daripada 1 dirham. Jangan kurang daripada 1 dirham. Maksudnya 1 dirham ni bersamaan berapa tuan-tuan? 1 dirham ni bersamaan duit kita RM35. Jangan kurang daripada RM35. Dalam syarak dia habaq lagu tu. Paling sikit, paling sikit mas kahwin nak diberi jangan kurang daripada 1 dirham. 1 dirham ni berapa? RM35 duit kita. Itu paling sikit. Dan ada kata ulama, jangan bagi satu mas kahwin yang lebih daripada 500 dirham. 500 dirham ni bersamaan berapa tuan-puan? Kan? 500 dirham ni bersamaan dengan 17,500. Kalau 1 dirham 35, congok tengok. 35 kali 500 makna 17,500. Tu tidak segi kiraan dia begitu. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan daripada Bani Farazah berkahwin dengan mas kahwin sepasang kasut. Seorang perempuan daripada Bani Fazarah berkahwin dengan mas kahwin sebagai mas kahwin adalah sepasang kasut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu setuju dengan mas kahwin sepasang kasut untuk dirimu dan hartamu itu? Perempuan itu menjawab, ya Tuan, saya setuju. Maka baginda Nabi SAW mengharuskannya. Jadi boleh. Riwayat Imam At-Tirmidzi dalam bab nikah, bab hadis-hadis mengenai mas kahwin wanita, hadis yang ke-1113 dalam sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Pun hadis sahih juga bila sebut riwayat At-Tirmidzi, riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari, semua hadis sahih, boleh hujah, guna untuk berhujah. Tu dia. Jadi Nabi mengharuskan kalau bagi mas kahwin dalam bentuk sepasang kasut ni, sebagai contoh zaman Nabi. Zaman kita pun boleh kasut yang harga mahal-mahal itu boleh gunakan sebagai mas kahwin sebab dia ada manfaat, boleh diguna pakai. Tak kira lah mas kahwin ni tuan-tuan, asal benda tu ada manfaat, boleh. Tak kira lah benda tu apa saja, sama ada benda tu duit, dia boleh tukar ganti dengan beli barang, ataupun barang tukar dapat duit. Salah satu boleh guna untuk jadikan mas kahwin. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 20, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan jika kamu hendak mengambil isteri baru menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedangkan kamu telah pun memberi kepada seorang di antara mereka, kepada isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Tak boleh ambil balik. Ayat ini mengharuskan suami memberikan harta yang banyak kepada isterinya. Ini menunjukkan bahawa tidak ada qadar maksima mas kahwin. Tu. Walaupun begitu, ni ayat Quran, tapi ada dalam hujah hadis dan juga hujah ulama ni, dia ada kaitanlah dengan tahap kemampuan. Walaupun Quran abang secara umum begitu. Ayat seterusnya kata musannif, walaupun begitu. Dia ada ayat walaupun begitu, disunatkan memberi mas kahwin tidak kurang dari 10 dirham. 10 dirham untuk mengelakkan perselisihan pendapat dengan mereka yang mewajibkan qadar tersebut, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, mereka
tak boleh kurang daripada 10 dirham kalau nak bagi mas kahwin kepada isteri mereka. Jadi 10 dirham ni tuan-tuan puan, banyak mana? Tak saya habaq kan? 1 dirham berapa dik? 35 ringgit. Makna kalau 10 dirham 35 kali 10 duk ada 350 ringgit. Betul? Mana mas kahwin aci boleh jangan bagi kurang daripada 350 ringgit duit Malaysia. Itu. Sebab apa nak bagi sama standard dengan mazhab Imam Hanafi. Walaupun Imam Syafi'i dia tak boleh tu. Dia kata ikutlah. Nak bagi suami mampu banyak mana bagi. Mampu cara banyak, mampu cara sikit, gitu. Tapi Imam Hanafi kata teratur, jangan kurang daripada 350 ataupun bersamaan 10 dirham. Begitu juga mas kahwin digalakkan, agar digalakkan maksudnya disarankan agar tidak lebih daripada 500 dirham. Tak wajar kalau bagi mas kahwin sampai lebih 500 dirham. Berapa 500 dirham saya abang tadi? 500 dirham bersamaan dengan 17,500 kan 17,500 banyaklah. Tapi saya abang 100,000 makna lebih ya. Itu kita pakai mazhab kita Syafi'i, tak ada masalah. Atas dia abang ni Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, guru kepada Imam Syafi'i. Itu tak apa, itu keharusan dalam syarak. Dia bukan compulsory, dia bukan wajib mesti kena bagi banyak tu dah. Ini ijtihad daripada ulama. Mujtahid mutlak dia panggil. Depa empat orang mazhab tu depa adalah dia panggil mujtahid mutlak. Keempat-empat mazhab yang kita tahu tu mereka adalah mujtahid mutlak, maksudnya orang yang boleh berijtihad daripada Quran dan hadis, guna ilmu yang ada pada diri mereka untuk mengeluarkan hukum. Untuk hukum itu diguna pakai oleh ummah, kan, berijtihad. Maka ijtihad Imam Syafi'i sekian banyak, Imam Hanafi sekian banyak, Maliki sekian banyak, Hanbali sekian banyak. Dia ada dia punya kita kena mengaji mazhab depa, kita tahulah. Ini kita belajar ni guna mazhab Syafi'i, cuma dia masuk sikit-sikit kan, bagi ada nampak ada perbezaan antara mazhab. Begitu juga mas kahwin digalakkan agar tidak lebih daripada 500 dirham. Pasal apa? Ini kerana jumlah tersebut adalah jumlah mas kahwin perkahwinan anak-anak dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi mas kahwin kepada, maksudnya Nabi tentukan mas kahwin kepada anak dan isterinya dengan jumlah itu. Iaitu bersamaan 17,500 duit kita lah. Duit lah ni kan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu meninggikan mas kahwin kaum wanita. Janganlah kamu meninggikan mas kahwin kaum wanita, kerana sesungguhnya kalaulah ia merupakan satu kemuliaan di dunia atau kemuliaan di akhirat, pastilah orang yang paling layak berbuat begitu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi mas kahwin kepada mana-mana isteri dan mana-mana puteri baginda radhiyallahu anhum juga tidak pernah diberi mas kahwin lebih daripada 12 uqayyah. Uqayyah ni apa dia? Uqayyah ni, satu uqayyah bersamaan 40 dirham. 40 dirham ni berapa? Congak balik atas kan. Satu dirham tu ada 35 ringgit kali 40. Artinya lebih kurang 1,400. Lebih kurang 1,400 jumlah dia. Maka jumlah mas kahwin tersebut ialah 480 dirham. 480 dirham iaitu bersamaan dengan 16,800. Qadar ini bersamaan lebih kurang 2 nisab dengan setengah zakat. Sebagaimana dimaklumi tentang nisab zakat yang diwajibkan dalam zakat perak. Ni kalau bagi dalam bentuk wang perak. Dirham lah, perak ni wang dirham. Dirham ni wang perak tuan-tuan. Dirham, dia sebut dirham ni macam gambar. Apa nama? Gambar apa? Itulah gambar piramid tu, apa dia tahu? Gambar apa lupa dah saya. Kan dirham, dia pakai dirham tak? 50 dirham kan. Lelong kelung-keleng dia pakai loceng 51 dirham. Lepas tu pakai duk bida sampai 1,001 malam.
Malam dia buat terkejut tu. Dirham, nak sebut dirham jadi malam lah. Kan? Gitu. Dirham ni iaitu wang perak. Kalau wang mah dia panggil dinar. Tu orang panggil dinar tu menikah 1 dinar kan. Dinar lagi sakan lah. Dirham pun rasa mahal sangat dah. Kan? Dinar lagi sakan. 1 dinar kalau masa time saya bagi menikah ada satu pasangan dulu, lebih kurang 5 tahun lepas, mas kahwin dia ada 16 keping dinar. Pada kan. Suami dia tu engineer Petronas. Duduk atas Twin Tower. Gaji sebulan 56,000 sebulan gaji. Tak apalah, 16 keping dinar kan. Dia bagi kat isteri dia. Tak. Masa tu saya tanya kat dia, 1 dinar kamu beli berapa duit? Kat suami tu. Masa saya beli, dia kata saya beli dinar Kelantan Ustaz. Okey, berapa duit? 1 dinar masa tu lah. Masa tu ada 765 ringgit dia kata. 1 dinar. Sekeping dinar tu 765. Cuba congak tengok kali 16. Saya tak ada congak ni. Tuan-tuan pandai matematik. Benda hari kita. Cuba congak tengok. 16 keping 75 berapa tadi? 756 kali 16 berapa belas ribu? Berapa tadi? 11,560. Boleh tahan juga lah harga tu kan. Jadi bagi dia tak ada masalah, pasal dia sebulan pun 56,000 kan. Jadi dia boleh bagi 16 keping dinar. Ni dirham nak. Habis sikit lagi. Ini berbeza-beza mengikut mata wang dan nilai perak di sebuah negeri. Ini kalau kata bayar zakat dalam bentuk zakat duit perak ni, duit dirham. Berbeza-beza lah mengikut mata wang. Currency Malaysia lain, currency negara-negara lain tak sama kan. Jadi tengoklah mata wang negara mana kita pakai. Kalau pakai Jordan punya contohnya, tinggilah sebab mereka pakai dinar. Kan, Jordan dia pakai dinar, lera dia panggil kan. Dan mata wang dan nilai perak di sebuah negeri. Baik, habis untuk malam ni. Jadi dekat tu kan 5 dengan 6 kita dah baca, alhamdulillah. 7 dengan 8 sambung nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tentulah bukti dah. Tanda tentu 757, muka surat 757. Kita sambung nombor 7 juga nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah nas'aluka Allahu sihhata fid dini wa dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham ya dafi'al bala'i wan niqam idfa'anna ya Allah idfa'anna ya Allah idfa'anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa shiddatin wa niqmati wa fitnah. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.